Pengalaman di soal siasat polis. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Kelana. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, kali ini segmen kongsi cerita. Saya ingin ceritakan pengalaman saya pernah di soal siasat polis dan pernah ditahan oleh polis. Pengalaman ini saya tidak akan lupakan buat selama-lamanya sebab ia satu pengalaman yang saya rasa manis juga, pahit juga. Ya, kita tidak buat jahat, ya kita tidak buat apa-apa satu kesalahan jenayah tapi ditahan. Apa puncanya? Mari kita dengar cerita ini. Kisahnya bermula apabila satu page Facebook yaitu Pseudoscience Watch, kira dia macam membongkar penipuan sains, ya, penipuan sains. So mereka post satu program ini dikatakan kalau sesiapa anak-anak ikut program ni, mereka akan jadi budak yang bijak. Jadi menjadi perdebatan lah kes tu. Menjadi perdebatan terutama orang yang menjalankan program berkenaan lah. Ya, mereka kata kalau ikut program ni anak-anak jadi pandai, mata ketiga boleh lihat, kata macam jadi bijak lah ya program berkenaan. Dan saya dahulu ni seorang ahli silap mata, magician. So saya tahu trik-trik silap mata yang mengaburi orang, yang kadang-kadang orang tidak tahu. Contohnya macam bedah batin, macam mana keluarkan isi perut secara batin. Sebenarnya itu trik. Macam mana hilangkan bangunan, hilangkan orang. Itu semua trik. Semua tu ada caranya. So begitu juga program berkenaan, mereka hanya gunakan trik silap mata. So oleh kerana program berkenaan dijalankan di tempat saya di Tawau, so mereka cabar saya, bukan saya cabar mereka. Mereka cabar saya untuk bongkar program mereka. Ya, saya sebenarnya tak nak terlibat dalam hal ini, tapi mereka cabar saya, jemput saya. Saya ada screenshot masa tu dia punya jemputan untuk bongkar program mereka. Kalau saya berjaya bongkar. Jadi apabila saya lihat program tu memang betul-betul scam, memang betul-betul tipu dan saya tahu teknik dia. Ya, jadi bila mereka cabar saya, kau memang cari pasal lah, ya. Jadi saya pun sudah beri amaran kepada penganjur. Saya cakap jangan menyesal. Saya cakap saya tak nak bongkar. Saya cakap tapi kalau nak juga, saya cakap jangan menyesal. Jadi mereka cabar. Mereka cakap tidak menyesal. Mereka sediakan platform untuk saya bongkar. So oleh kerana mereka dengan rela hati dan perkara tersebut jadi viral seluruh Malaysia, perkara tersebut saya ingin bongkar. Jadi saya dah ada masalah, saya bersedia dan siap sedia, ya, untuk bongkar program berkenaan sebab saya tahu tekniknya. Masalahnya saya tahu guys, ya. Jadi di hari kejadian, ya, saya ingat masa tu hari polis. Hari polis. Jadi saya telah dijemput di sebuah hotel di Tawau untuk bongkar program berkenaan. So ada beberapa rakan saya ingin join saya. Walaupun sebenarnya saya seorang je yang ingin bongkar, tapi ada beberapa orang rakan saya ingin join untuk lihatlah macam mana saya buat pembongkaran. Dan apabila saya dijemput ke program berkenaan, penganjur dia tidak maklumkan dengan peserta tentang saya ingin bongkar. Mereka tidak maklumkan. Jadi apabila saya sampai ke program berkenaan, guys, baru saja saya melangkah masuk ke program berkenaan, saya telah ditolak, dan diugut untuk dipukul. Ya, baju saya ditarik begini dan saya hendak ditumbuk oleh ibu bapa peserta. Ya, nasib baiklah ada kawan-kawan saya yang menghalang. Sabar. Sikit lagi guys, saya kena libas di muka lah. Saya cakap, saya dijemput ke program berkenaan. Kalau tidak percaya, saya cakap tanya pengerusi, tanya penganjur, siapa yang jemput saya untuk ke program berkenaan. Belum apa-apa, saya sudah hampir kena tumbuk. Ya,
Jadi agak kecoh lah permulaan tu ya, sebab saya hampir pergaduhan di kawasan berkenaan. So untuk redakan suasana, penganjur bawa saya minum-minum di restoran bawah. Okey. So saya pun turunlah dengan penganjur dan beberapa orang rakan saya menjadi saksi. Jadi kami pun berbincang yang saya akan buat pembongkaran berkenaan kerana mereka jemput. Dan penganjur cakap, ya, dia akan beri masa untuk saya bongkar pada petang. Dia cakap pada petang akhir program nanti dia bagi masa. Dan saya minta jaminan yang saya tidak akan dipukul lagi seperti masa saya masuk itulah ya. Sebab peserta program tidak tahu yang saya akan bongkarkan penipuan program berkenaan dan saya hampir dipukul. Okey. Jadi mereka telah berikan masa pada petang untuk saya buat satu slot untuk pembongkaran dan mereka cuba pertahankanlah apa program berkenaan. Jadi untuk keselamatan saya telah jumpa dengan seorang rakan saya di balai polis, ya, inspektor, salah seorang rakan saya inspektor lah. Jadi untuk keselamatan, rakan inspektor saya telah bawa seorang lagi rakan dia untuk menjadi pemerhati agar program berkenaan berjalan lancar. Sekarang, okey, pembongkaran ini melibatkan pihak polis sudahlah. Tapi pihak polis dia hanya tidak masuk campur, dia hanya lihat pastikan program pembongkaran berkenaan berjalan lancar. Oleh kerana kes ini sudah heboh satu Malaysia, jadi pihak polis paksa menjadi orang tengah pendamai. Okey. Jadi saya tidak risaulah kerana ada pihak polis semasa pembongkaran. Tapi masalahnya sekarang rakan-rakan saya yang awal pagi tu tidak terlibat, tidak dapat join pada petang berkenaan. Jadi petang tu saya bersendirian pertamanya. Tapi saya paksa seorang rakan saya lagi untuk join. Walaupun saya tahu rakan saya itu serba salah dan dua hati. Tapi saya betul-betul minta pertolongan, sebab saya takut saya dipukul lah yang masa tu. Jadi rakan saya pun terpaksa lah join. Dan situ saya rasa sudah tidak sedap hati lah dengan apa yang bakar berlaku. Jadi tiba-tiba ada seorang lagi rakan saya, kira junior ni, dia pun nak join juga. Dia cakap, bang, saya boleh join bang. Okey, oleh kerana lagi ramai lagi bagus lah. Sebab saya rasa pun saya sudah selamat. So saya sudah sediakan bahan-bahan untuk saya buat pembongkaran. Okey, saya letak dalam beg dan saya pergi program berkenaan. Mereka sudah sedia. Diorang cakap, selamat datang ke program ini. Diorang kata program ni begini-gini. Diorang ceritalah yang ini adalah dapat menghasilkan budak begini, budak akan dapat jadi pandai, macam-macam lah. Jadi mereka pun cuba untuk buktikan yang program mereka itu betul. Mereka bagi murid tu dapat teka warna, murid tu dapat teka IC orang, murid tu dapat teka duit, okey? Dan mereka beri peluang kepada saya untuk cek, pastikan tidak ada tipu. Tapi bila saya membuat pemeriksaan dengan budak tersebut, ayah dan ibunya persoalkan kenapa nak sentuh anak saya. So saya tidak dapat buat pembongkaran lah pada masa itu sebab melibatkan ibu bapa. Jadi saya tidak dapat buat. Jadi sampai satu masa, okey, penganjur mengatakan program mereka itu betul. Namun saya pertahankan program berkenaan penipuan. Mereka kata cuba bongkarkan. Saya kata saya tidak diberi peluang untuk bongkar. Saya tidak diberi peluang untuk membongkar program berkenaan sebab dihalang oleh ibu bapa. Jadi macam mana saya katakan benda tersebut palsu sebab saya tidak diberi peluang untuk membongkar. Jadi akibat pertelingkahan berkenaan, ibu bapa marah. Salah seorang ibu bapa marah. Dia cakap, apa benda ni? Dia cakap kan, apa benda ni? Dia cakap, dia marah dengan penganjur dan dia marah dengan saya. Apa benda kamu buat ni? Dia cakap kan, ya, saya hantar anak saya di sini untuk ikut program ni supaya anak saya pandai. Dan kau ni siapa? Dia tanya dengan saya. Saya cakap, bang, saya datang sini sebab saya dijemput oleh penganjur untuk bongkar program berkenaan. Jadi ibu bapa tersebut, betulkah kau panggil? Dan penganjur cakap, ya betul saya panggil dia. Okey, bilang ibu bapa tu, kalau betul kau boleh bongkar, silakan, bagi dia masa. Tapi penganjur dia cakap halang. Tak payahlah bang. Kau diam. Dia marah penganjur. Kau diam, biar dia bongkar. Saya mau tengok, dia cakap. So saya telah diberi peluang untuk bongkar. So ada seorang budak lah. Seorang budak
Saya bagi ada 5 sampul. Saya cakap, kalau budak ni dapat teka apa barang dalam sampul ni, saya akan cakap program berkenaan betul. Okay. So ibu bapa berkenaan ambil sampul tu dan beri kepada budak tu. Dan budak tu cuba teka. Dia cakap dia tidak boleh teka apa di dalam. Guys, checkmate. Jadi dia tidak boleh teka apa dalam sampul tu, bermaksud program berkenaan tipu. Saya pun tidak cakap tipu, saya hanya depan tangan. Kemudian sampul yang kedua pun begitu, dan sampai sampul kelima, budak berkenaan tidak dapat teka apa dalam sampul. Dan penganjur kemudian mempertahankan. Dia cakap, kami latih budak ni bukan untuk jadi magician. Saya cakap, jadi apa benda yang kau buat ni merupakan benda magic. Jadi dia tidak dapat teka apa yang dalam sampul dia, bermaksud program berkenaan tipu. Jadi ibu bapa berkenaan marahlah, dia cakap, apa dalam sampul tu? So saya buka, dan bila buka, dalam sampul berkenaan adalah duit kertas RM1. So kesimpulannya, program berkenaan tipu. Dan saya pun sudah lega, saya sudah bongkar, saya kemas, dan mereka arahkan saya delete video yang saya rakam. Dia kata jangan sebarkan video berkenaan di luar. Saya ikut saja. Saya suruh rakan-rakan saya untuk delete. Padahal kita boleh restore ya video itu kan. Jadi kita delete, dan kami pun keluar ke program berkenaan, dan kami lega kerana kami sudah dah berjaya bongkar program berkenaan ya. Jadi saya pun buat statement di Facebook tentang macam mana pembongkaran berkenaan berjalan, dan saya tidak dapat buktikan penipuan sebab saya dihalang, dan banyak lagi sebenarnya yang saya ingin bongkar tapi tidak diberi peluang. Tapi dengan sampul berkenaan pun saya rasa orang sudah dapat buktikan bahawa program berkenaan tipu. Namun guys, pihak penganjur tidak puas hati dengan apa yang saya buat. Ya, ibu bapa program berkenaan tidak puas hati dengan program yang mereka maksud tipu setelah mereka lihat di depan mata. Jadi mereka telah nekat, penganjur dan ibu bapa menekat untuk buat laporan polis disebabkan atas alasan saya menceroboh program berkenaan. Dalam laporan polis yang saya nampak lah. Dan sedangkan mereka yang jemput saya, dan mereka katakan saya menceroboh. Di situ saya agak macam, saya tidak takut sebenarnya nak lawan. Ya, saya tidak takut. Rakan peguam saya pun cakap dengan kau lawan. Ya, kau lawan. Jadi saya telah dihubungi oleh pihak Balai Polis Tawau. Mereka kata, Encik Abdullah, dia cakap boleh datang tak petang ni? Ada sedikit pihak penganjur dan ibu bapa telah buat report polis tentang program berkenaan. Jadi saya tidak ada masalah sebab saya tidak bersalah dalam hal ni. Okey. So saya pergi Balai Polis. Saya bawa bukti-bukti segalanya. Okey. Bukti segalanya. Namun seperti yang saya cakap tadi, salah seorang rakan saya. Dia bagi tahu saya, dia cakap, "Lep," dia cakap, "memang betul," dia cakap, "kau tidak salah dalam hal ni. Kau tidak salah. Tapi ya, program ni," dia cakap, "melibatkan orang-orang tertentu," dia cakap. Ya, orang-orang dalam. Jadi agak mustahil kau boleh menang dalam hal ni. Saya cakap, ini masalahnya ni ya. Ya, ini masalahnya kalau sudah ada libatkan orang-orang yang ya itulah orang yang berkuasa dalam hal ini. Jadi first saya ingin lawan juga, saya cakap tidak pedulilah ya. Jadi saya pun dipanggil oleh satu orang inspektor perempuan lagi lah. Dia masuk dalam bilik dan disoal siasat. Jadi soal siasat, saya bagi tahulah apa program berkenaan, kenapa saya buat sedemikian, saya tunjuk bukti yang saya telah dijemput, ya, semua bukti saya tunjukkan. Namun inspektor itu kata, dia cakap agak sukar, ya, agak sukar untuk kau kata menanglah dalam hal ni sebab ada orang-orang tertentu yang terlibat, dia cakap. Ya, sedia maklumlah kalau orang-orang tertentu tu sukarlah kau untuk menang, memang sukar. So, jadi saya tanya, apa penyelesaian terbaik? Jadi inspektor tu kata, kau mengaku kalah, dia cakap. Kau mengaku kalah. Kau ikut apa yang diorang mau. Di situ saya blur. Saya cakap, kenapa perlu saya ikut kan? Kenapa perlu saya mengalah? Ya,
Jadi saya cakap saya ambil masa dahulu untuk fikir. So saya telefon rakan peguam saya cakap terus lawan. Okey. Dan saya jumpa inspektor yang handle kes tu. Saya cakap, inspektor, macam mana kalau saya lawan? Saya cakap, saya pertahankan apa yang saya buat ni. Inspektor tu cakap, tidak ada masalah. Dia cakap, kalau kau nak lawan, boleh. Tapi cerita ni akan lebih panjang. Dia cakap, lebih panjang dan rumit. Dan oleh kerana kau perkhidmatan awam, okay, kau kerja government, jadi kes ni akan jadi kes yang special. Maksudnya kes ni akan jadi besar lah, ya, di mana laptop saya akan diambil, handphone saya akan diambil, dan dia akan siasat dari setiap sudut lah. So memang ambil masa. Dan saya berfikir, saya cakap, okay, saya fikir sekali lagi. Kebetulan tahun tu saya mohon untuk naik pangkat, ya, untuk naik pangkat. Dan bila kemungkinan kalau saya lawan, pangkat akan menjadi masalah kepada pangkat saya sebab dia libatkan report polis. Dan saya fikir, kalau saya mengalah pun, orang di luar tidak akan percaya dengan apa yang saya buat. Contohnya lah, saya cakap saya mengalah, saya cakap program itu betul. Orang di luar akan tidak percaya sebab saya memperjuangkan hal ini. Jadi, punya fikir, kalau saya mengalah saya tidak apa-apa pun saya cakapkan, ya, saya tidak rugi apa-apa kalau saya mengalah, ya, walaupun kata orang maruah saya itu jatuh sikit lah, ya, namun saya percaya orang di luar pasti tidak akan percaya dengan apa kenyataan saya. Jadi akhirnya saya bagi tahu inspektor yang ambil kes berkenaan, saya cakap okey, saya mengalah dan saya akan ikut apa penganjur tu akan cakap. So inspektor tu telah hubungi pengadu dan ibu bapa dan penganjur berkenaan jumpa balik dengan saya dengan perasaan marah, nak bergaduh dengan saya. Saya hanya diam. Dan inspektor itu pun pertahankan diri saya. Dia cakap, balai polis bukan untuk kau bergaduh. Dia cakap, sekarang kamu kena selesaikan. Ya, Cikgu Alip ni sudah rela untuk ikut apa yang kamu cakap, so selesaikan. Jangan nak jadi kecoh, jangan nak cari pasal di balai polis ni. Kalau tidak, kamu yang saya tangkap. Inspektor itu pun sebenarnya menyebelahi saya. Jadi mereka pun mahu saya cakap, ya, mereka rakam video saya cakap dan post di Facebook. Saya minta maaf dan saya cakap program mereka tu betul. Okey. Jadi saya tidak masalah. Ya, sebab saya tahu kalau saya buat statement tu pun orang di luar tidak akan percaya. So saya rakam video, saya cakap saya minta maaf dan kemudian saya cakap yang program mereka tu adalah betul. Dan saya post di Facebook permintaan maaf dan video berkenaan. Dan memang kecoh lah. Sebab macam mana saya katakan program berkenaan tipu, program berkenaan tersebut tipu, tiba-tiba saya cakap benar. So viral lah. Dia cakap, apa Cikgu Alip cakap ni? Dia cakap kan, pertama dia cakap tipu, tiba-tiba dia cakap betul. Apa yang sedang berlaku? Dan orang tahu ada sesuatu yang berlaku dengan saya. Saya tidak kisah sebenarnya. Ya, saya mengalah pada ketika itu. Sebab saya tahu apa yang saya buat itu adalah betul. Dan banyak juga lah yang marah dengan apa yang saya buat. Ya, termasuk rakan peguam saya. Dia cakap, kenapa kau buat begini? Kenapa kau U-turn? Kenapa kau minta maaf? Kenapa kau cakap program itu berkenaan benar? Saya cakap tidak ada masalah. Orang akan tahu kenapa saya buat berkenaan. Ya, kenapa saya buat meminta maaf dan mengatakan program berkenaan benar. Ada sebab. Dan orang semua tahu. Ya, dan saya berpegang kepada prinsip, ya, mengalah bukan artinya kalah, ya. Ya, kebenaran memang pada zaman sekarang ni, kalau kau ingin tegakkan satu kebenaran, guys, kau pasti akan hadapi satu kesusahan yang amat dahsyat. Dan akhir zaman ni untuk kau buktikan kebenaran memang agak susah. Dan kau akan hadapi satu, kata orang, situasi kau akan ditekan seolah-olah kau yang bersalah. Ya, untuk tegakkan kebenaran tidaklah semudah ABC. Walaupun kau di pihak yang benar, okey, tapi hakikat pada hari ini untuk buktikan satu kebenaran memang agak sukar. Malah kau yang dicakap penipu, kau yang dicakap jahat, ya. Jadi itulah
kata orang, bayaran untuk kau ingin bercakap benar. Ya, saya tidak ada masalah. Mereka gembira dengan apa yang saya kata. Cuma satu doa saya, mudah-mudahan apa yang mereka buat dengan saya, insya Allah Allah akan balas dengan apa yang mereka buat. Dan hari ini, walaupun masa kes berkenaan pada tahun 2017 dan hari ini tahun 2022, dan guys, program berkenaan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa hari ini. Habis. Dan keluarga-keluarga yang mempertahankan konon yang di balai polis berkenaan tu, yang buat report polis, mereka pun tidak ada apa-apa kejayaan kepada anak-anak mereka. Mereka pun tidak ada kemana-mana. Ya, jadi Tuhan telah buktikan, Allah telah buktikan bahwa suatu kebenaran tidak akan boleh disembunyi, pasti akan terbongkar juga. Dan balasan Tuhan itu adalah benar. Kalau tidak hari ini, mungkin pada masa akan datang. Ya, terima kasih Allah kerana tunjukkan kebenaran yang sebenar. Walaupun saya tidak berjaya tunjukkan kebenaran berkenaan, tapi Allah telah tunjukkan. Dan Allah telah balas setiap apa perbuatan mereka. Sebab itulah saya berani buat rakaman video ini. Ya, jadi siapa benar, siapa salah sudah terbukti. Program berkenaan pun habuk, tidak ada apa-apa. Jadi itulah dia pengalaman saya ya di soal siasat oleh polis. Dan saya simpankan rakaman ini sebagai kenangan kepada saya untuk orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran. Ya, pastinya ada bayaran yang kamu akan bayaran yang saya maksudkan ini, ada dugaan lah yang akan Anda hadapi. So, jangan takut untuk menegakkan kebenaran. Walaupun kamu kalah, bukan artinya kamu mengalah. Sebab Tuhan itu tidak tidur dan Tuhan itu adil. Allah akan balas setiap penginayaan, penipuan yang orang akan buat. Dan memang bukan hari ini, tapi jangka masa panjang. Dan kalau tidak dapat dibalas di dunia, insya Allah di akhirat akan dibalas. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan perkongsian cerita saya ini dapat memberi inspirasi kepada orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran di luar sana. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Alif Kelana. Assalamualaikum.